Salam sejahtera, selamat pagi. Untuk hari ini saya akan tunjukkan satu maklumat iaitu photokit light version ni adalah untuk bagi pelajar menjalankan penilaian amali. Okey. Disebabkan kita tak dapat bertemu secara face to face, so saya buat dalam bentuk soft copy lah. Okey, dalam photokit light version ni ada maklumat bilik, okey, iaitu terdiri daripada 6 jenis bilik. So pelajar kena baca dan faham jenis-jenis bilik bersama dengan kadar bilik yang ada lah. Okey, dekat sini saya cuma hanya paparkan 3 jenis harga iaitu rack rate, corporate rate dan government rate. Okey, bagi setiap bilik so dia agak berbeza lah. So pelajar kena dapat mengenal pasti harga yang terdapat pada jenis bilik tersebut lah. Okey, seterusnya dekat sini adalah kod color code indicator. Okey, untuk color yang ni maksudnya bilik dah ditempah. Okey, untuk color yang green color ni adalah in-house guest ataupun guest yang akan check in kemudian. Untuk color yang brown ni adalah untuk guest yang akan check out pada hari tersebut. Okey, color yang pink ni adalah day use, selalunya kita jangan pakai untuk day use, dan yang biru ni adalah out of order lah. Okey. Seterusnya kita akan tengok jenis bilik dan dia punya kemudahan dalam bilik. Okey, kita ada standard room. Okey, standard room ni terdiri daripada 2 single bed. Okey, dia tu twin bed lah. Okey, yang ni adalah layout bilik, yang ni adalah dia punya dalam bilik tu lah. So di sini kita nampak ada fasiliti dalam bilik tersebut yang biasa, seperti aircon, dan yang ni ada private bathroom lah. Okey, mungkin ada bilik yang dia tak ada private bathroom. Okey, attach sekali lah. Okey, untuk deluxe room, okey, deluxe room adalah mempunyai satu katil iaitu double bed. Okey, double bed ataupun queen size bed lah. Okey, yang ni dia ada bathtub, so yang ni dia ada sea view. Okey, nampak tak? Yang ni dia city view, yang ni sea view. So yang ni lebih besar lah, okey, lebih okey compared to the standard room. Okey, seterusnya kita akan tengok superior family. Okey, superior family ni ada satu double bed dengan satu single bed lah. Okey, dan dia juga ada private bathtub dan living room with sofa lah. Okey, dan mungkin dia ada fruit basket juga dekat sini lah yang saya tulis ni. Okey, untuk studio ni dia besar dan dia ada satu king size bed. Yang ni king size bed lah. Okey, private bathroom with bathtub, living room with sofa. Yang ni dia ada pantry. Okey, yang ni dia ada pantry lah. Okey, ada sedikit yang dekat sini. Lepas tu dia ada food basket lah. So sama juga dia ada apa tu sea view atau city view. Okey. Seterusnya kita ada eksekutif, bilik eksekutif. Ia ada 2 bilik, 2 katil iaitu twin bed dan satu king size bed lah. So sebab dia besar lagi, okey. So dia ada 2 twin bed dan satu king size bed. Okey, yang ni dia ada pantry with bar counter. So ada bar counter pula sikit. Dan itu dia ada dining area, dia lagi besar. And dia ada food basket ataupun chocolate bar lain lah. Okey. Untuk presidential suite ni, dia ada 2 bilik dengan satu queen size bed, satu king size bed. Yang ni tadi dia beza, dia 2 twin bed. Yang ni 2, satu queen bed, satu king bed. Okey. So nampak dia punya ni layout pun besar lah. Okey. Yang ni dia ada private bathtub, living room with sofa, kitchenette with bar counter. So dia ada kitchenette with bar counter jugalah. Dan dia ada dining area, meeting area. So dia lagi besar. Kalau tengok dekat gambar pun dia lagi besar. Okey. So pelajar perlu baca dan memahami setiap jenis bilik dan fasiliti yang ada dalam bilik tersebut supaya dapat menerangkan kepada tetamu lah. Okey. Seterusnya kita akan tengok yang ni adalah booking calendar. Okey, booking calendar ni sepatutnya papa di satu sistem lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan sistem tersebut. So yang ini untuk saya nak memperjelaskan bagaimana pelajar nak mengenal pasti. Okey, untuk
mengetahui room availability bagi sesuatu bilik. Okey, masuk di sini untuk hari ini contoh kita adalah 18. Okey, so di sini ada 18. So warna ni tadi saya bagi tahu warna ni adalah untuk check out. So pada hari tersebut bilik 101 akan check out, 104 akan check out, 107 akan check out. Okey. Untuk yang ini adalah orang yang sudah membuat penempahan. Okey. Mengapa nampak dia ada separuh daripada tarikh tersebut? Sebab dia akan masuk check in pada esok. Betul, dia akan check out 3 hari, 4 hari kemudian. Okey, sebab tu dia separuh. Okey, pelajar perlu dapat mengenal pastilah. Okey, untuk yang green color ni adalah tetamu yang in-house guest. Okey, ataupun tetamu yang akan check in. Okey, tetamu yang akan check in. Nampak tak? Okey, sebab tu dia akan check in pada pertengahan sebab dia jam 3 petang baru dia akan check in. Okey. Dan seterusnya adalah warna biru. Warna biru maksudnya out of order. Okey, bilik yang tidak boleh digunakan pakai atas sebab mungkin ada masalah kerosakan bilik tersebut. So pelajar kena boleh merujuk kepada booking calendar ni dan apabila diminta untuk check room availability, so pelajar perlu check dekat sini lah. Okay, sebagai satu rujukan dan untuk menerangkan kepada tetamu jenis bilik yang ada kosong. Okay, dan cuba buat apps. Seterusnya, apabila pelajar diminta untuk buat prosedur check out, so nanti pelajar perlu mempaparkan satu bill payment kepada tetamu lah. Okay, bill payment ni saya akan sediakan kepada pelajar untuk ditunjukkan kepada tetamu. Okay, yang pertama pelajar kena tunjuk one by one item yang telah dibayar. Okay, yang pertama iaitu superior family lah. Okay, tetamu daftar masuk menginap 2 malam. Okey, 1 malam 265, 2 malam 530. So semasa check-in dia dah bayar by cash 530. So seterusnya dia ada purchase 3 item lah, iaitu lunch, dinner dan fotokopi. Daripada situ total yang perlu dibayar kita tak tahu lagi sebab tu pelajar kena kira daripada jumlah yang dibayar iaitu 815. So pelajar akan tolak dengan jumlah pembayaran untuk yang bilik itu adalah 530. Okey. Iaitu tetamu perlu bayar 285. Okey, 285. Seterusnya saya akan tunjukkan duit. Contoh di sini saya akan tunjukkan 300. Okey. RM300. Okey, saya tolak yang ni. So pelajar kena kira 1 2 3. So daripada RM300 tolak 285. So pelajar kena kembali RM15 kepada tetamu lah. So daripada situ pelajar akan print out satu receipt yang baru untuk diserah kepada tetamu lah. Okey, dan balance. Dan jangan lupa untuk minta security deposit receipt lah. So prosedur-prosedur tu pelajar kena ingat supaya pelajar tak tercicir untuk buat lah. Okey. Semasa minta security deposit receipt, so pelajar akan kembalikan duit deposit RM100 kepada tetamu lah. Okey, pelajar kena buatlah action tersebut, okey, untuk menunjukkan bahawa pelajar faham. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengisikan borang-borang ataupun receipt yang perlu diguna pakai oleh pelajar semasa penempahan, check-in dan check-out lah. Okey. Yang pertama adalah payout voucher. Okey, payout voucher ni untuk refund. Okey, semasa check-out kalau ada baki pulangan daripada kepada tetamu, so pelajar kena isilah. Okey. So tulis dekat sini date untuk hari tersebut, hari check-out. Okay, particular refund, berapa amount dia tulis dekat sini dan apa nama guest, nombor bilik dan isu daripada siapa kalau kamu, so you isi nama kamu dan sign daripada guest lah. Okay, untuk payout voucher. Dan payout voucher ni dia ada salinan untuk disimpan dalam file lah. Okay, so di sini saya ada borang kosong, nanti pelajar boleh praktis ya. So semasa penilaian amali praktikal, pelajar perlu
isi dan tunjuk kepada saya lah. Okey, amount yang perlu dipulangkan berapa. So, sebagai satu langkah untuk nak tengok pelajar ni faham ke tak faham. Okey, seterusnya untuk reservation form. Okey, reservation form diguna pakai semasa mengambil maklumat untuk penempahan lah. Setelah tetamu dah confirm dengan penempahan, baru ambil detail. Okey, jangan ambil detail awal-awal dulu sebelum tetamu confirmkan bilik tersebut. Okey, so jangan lupa nama, okey, last name ni kalau macam Chinese, last name saya adalah Kuah. Okey, I punya nama adalah Wei Bun. Kalau untuk Melayu, so nama mereka di depan, nama bapa dekat belakang. Okey, untuk tetamu Indian pun sama, depan dan belakang. Okey, jangan lupa ambil maklumat IC, nombor telefon, nationality, email, okey, dan siapa yang booking. Okey, kadang-kadang orang yang booking bukan orang yang duduk. Yang ni adalah maklumat orang yang tinggal, menginap. Okey, yang ni ada orang yang booking. So kena ambil juga maklumat orang yang booking. Okey, untuk booking detail, bila sampai bila? Okey, tetamu ni nak menginap bila sampai bila? Okey, kena tulis berapa orang adult, berapa kanak-kanak, kalau ada, kalau tak ada bubur desk pun boleh. Okey, tick dekat bilik yang di confirm yang dipilih, berapa jenis bilik, berapa harga untuk satu malam. Okey, booking buat penempahan melalui apa? Telefon, fax, counter atau sales ataupun others lah. Okey, untuk bahagian deposit detail, kalau guest pay by credit card, so maklumat credit card pelajar perlu ambil lah seperti 16 digit, nama dalam kad, jenis kad, Mastercard ke Visa card, expiry date dan VCC. Okey, kena ambil dan tulis dekat sini. Jika tetamu kata dia akan bayar semasa check-in, so yang tu adalah cash. Okey, so letak dekat cash sini. Okey, remark dekat sini kalau ada sebarang remark yang perlu di minta daripada tetamu, contoh need airport to pick up at Penang Airport at 7 AM on the 22 of February. So tulislah maklumat dekat sini supaya bila kita key in nanti untuk staff yang lain dia akan tahulah. Okey, siapa yang ambil reservation ni? Kalau kamu tulis nama hang. Okey. Tarikh bila? Jam bila? Boleh tulislah. Dekat sini action taken ni dah update dalam sistem ataupun belum. So selalunya kita akan ambil maklumat ni secara manual. Okey, selepas tu baru kita akan update dekat sistem lah. Okey. Okey, boleh faham untuk yang ni? So di sini pun saya akan sertakan satu borang kosong, nanti pelajar perlu print out semasa buat penilaian amali. So pelajar perlu tunjukkan kepada saya borang yang telah diisi lah. Okey. Untuk seterusnya official receipt. Okey, official receipt ni kita akan digunakan untuk security deposit receipt. Okey, so kita akan receive form siapa? Tetamu tersebut, berapa ringgit dalam bentuk perkataan. So RM100 lah. Okey, untuk security deposit receipt ni kalau nak senang kita akan kira harga satu bilik. Okey, harga satu malam untuk bilik tersebut. So kalau tak nak bagi confuse, kita cuma ambil 100 sahajalah bagi senang. Okey, dan bulatkan dekat cash, issue by siapa dan guest kena sign lah. Okey, satu kopi kita akan bagi dekat tetamu untuk simpan semasa check out, dia perlu tunjukkan kepada staff untuk ambil balik duit RM100 tu lah. Okey, yang sini pun saya ada sertakan borang yang kosong, receipt yang kosong, so boleh praktis untuk isi. Seterusnya adalah breakfast voucher. Okey, untuk kita semasa buat amali, pelajar perlu memberikan breakfast voucher kepada tetamu lah. Okey, kalau dalam keadaan yang sebenar, breakfast voucher tu terpulang kepada bilik sama ada dia dimasuk dalam harga ataupun tidak. Okey, tapi untuk praktis kita akan bagilah. Okey, di sini pelajar akan tuliskan nama, guest, okey, dua-dua, nombor bilik ada dua-dua, tarikh, bila dan isu by siapa lah. Dan pelajar jangan lupa menerangkan, okey, masa operasi untuk restoran tersebut, lokasi restoran tersebut di mana, dan
breakfast voucher ni untuk berapa orang dan berapa hari ataupun berapa hari lah. Okey. Selalunya dia terpulang kepada hotel juga, kadang-kadang dia akan gunakan satu breakfast voucher tu untuk 3 kali pakai. So dia cuma tunjukkan kepada staff yang berdiri di depan restoran tu sahaja. So dia tunjuk dan dia boleh masuk lah. So untuk keesokan hari sama juga dia akan tunjuk dan dia boleh masuk. Okey. Ada kosong, so boleh praktis lah. Okey, seterusnya untuk guest registration form. Okay, guest registration form ni diguna pakai semasa guest daftar masuk. Okay, semasa guest check in. So, yang ni digunakan sama ada pelajar boleh minta guest isi maklumat yang biasa, nama, address, nombor telefon, email. Okay, yang lain-lain akan diisi oleh staff sendirilah. So, yang ni adalah contoh nanti pelajar boleh praktis untuk isi sebab saya dah sertakan borang kosong. Okay. Yang tu sahaja untuk yang ni.